Sebab saya nak specifically sentuh tentang beza jual beli barang dengan banner business. Pandai kau bunyikan salam sekarang Bantal tak bawa? Kena bawa. Dah lupa dah sekarang. Tunjuk design dia. Angkat sikit, ni bantal boleh bawa ke mana-mana. Mudah. Saya ada backpack bantal. Okay, alright. Jom kita bercakap. Betul tak? You pindah daripada jual beli bantal kepada banner business bantal. Betul tak? Apa beza dia? Masa you dulu kabut sale and whatever, dan selepas tu you dalam MMM and everything, lepas tu di coach dan di guide. Beza tak antara jual beli bantal dengan banner business? Oh, langit bumi dah. Langit bumi. Andainya lah, bukan dah berlaku dah pun. Andainya you tidak berada dalam kelas, tak jadi title and everything. Kat mana you berada sekarang agaknya? Saya tak boleh imagine benda tu, Dok. Saya tak boleh imagine dan saya tak berani nak imagine. Ceritalah, katalah seandainya you tidak bertelingkah takdir you dengan I dan jumpa. Secara jujur, dengan saya berada dengan Dok one on one pun, kadang-kadang masih gatal lagi, try macam-macam nak buat tu. Dan dalam ni pun masih lagi duk try buat barang-barang senyap-senyap apa semua kan. Jadi kalau saya tak jumpa dengan Dok, Ni pengakuan lah ni, pengakuan. Pengakuan Dok. Confession katanya. Let's talk about that. Jual beli barang. Apa before masa you masuk kelas MMM masa tu kan? 2016. Bulan March ke bulan February? February. Before that you jual berapa biji? 20 biji Dok. Seorang-seorang. Saya dengan Cuba cerita apa macam mana you jual 20 biji tu. Okey Dok, saya mungkin ada yang tak kenal sikit Dok, saya share sikit ya Dok. Okey, saya dulu alhamdulillah okey, engineer, kontraktor, family pun okey. Tapi ada satu yang berlaku pada awal 2016 tu, gone. Konflik something. Ada konflik apa semua, saya terpaksa ke Johor. Daripada Kelantan. Daripada Kelantan. Dan bisnes bantal saya ni bukan sebab Bawa diri lah, bawa diri. FDI. Acuh. Okey. Cerita tu je dah. Ya, cerita tu. Jadi pada masa tu Dok, saya lain sebab bisnes saya buat bantal tu bukan sebab jom kita buat bantal try. Memang jom. Tapi pada saat yang kabut sale tu saya terpaksa jual bantal. Terpaksa buat bisnes. Kalau tak ada duit. Kalau tak ada duit. Jadi dia perasaan pada masa tu berbeza dengan aku nak try jual dengan kalau aku tak jual ni apa aku nak bagi ke anak-anak. Jadi menyebabkan benda tu perasaan dia, feeling dia berbeza. Dan pada saat berapa teruk keadaan dia pada waktu tu? Oh memang teruk Dok. Sebab saya memang alhamdulillah saya okey. Maksudnya before saya okey. Saya dah pada satu tahap yang okey, tapi pada saat tu yang wife kena kabut sale belakang yang nyusu. Dan orang lalu lalang tengok isteri saya kena menyusu belakang kereta ni. Anak baru salin. Anak baru baru melahirkan. Baru 60 hari. Dan kita ni somebody dulu ni memang orang ada. Orang dahsyat lah kat Kelantan. Boleh lah. Engineer. Tapi bila wife kena belakang kereta menyusu depan orang ramai Dok, tu dan kalau minggu depan aku tak, kalau malam esok tak jual, duit tak ada. Jadi lain dengan dulu tu berniaga. Kalau saya tak buka boot, saya tak jual, duit tak masuk. Okey, pause. Tekan button. Poin kat sini yang saya suka adalah you terpaksa buat sesuatu kalau tak umpama seperti you tak boleh nak makan dan tak boleh buat apa. Itu adalah satu poin yang sangat penting dalam kejayaan. Saya pernah guna perkataan ni. Kalau you adalah nakkan kejayaan seperti you perlukan oksigen ketika lemas, you akan berjaya. Faham tak maksud dia? Tapi kalau you ada option lain, tadi saya ada Ashraf datang say hi dengan saya. Mana Ashraf tadi? Ashraf Khalid, mana dia? Oh, keluar. For example, you, wife dia. Sorry, I have to use this example. So bila you jumpa I, you kata you buat business. Okay, they are from a good family, well-known family. Dia boleh ada kemampuan. Tapi I nak cakap, sorry to use this example. Kalau dia buat business dan dia ada pilihan, you faham tak? Ini tak jadi pun tak apa, I boleh buat lain. Ini tak jadi pun tak apa, I boleh buat lain. That's where you akan sentiasa buat macam-macam dan tak jadi.
Tapi kalau you buat bisnes pada state yang regardless you ni wang macam mana, dan candas dia berpeluang menghadapi saat yang paling getir pada waktu tu. Tapi kalau you berada pada state yang you kena buat, mesti, dan tak ada pilihan, then chances are you akan make it works. Ini state of mind yang sangat penting. Kalau kejayaan you adalah umpama seperti you sedang lemas dan you perlukan oksigen, kalau tidak you mati, dan you perlukan sangat, you akan naik. Kalau you sekarang bekerja dan you ada dalam otak you dan belakang otak you dan fikir, tengoklah macam mana, kalau tak jadi aku ada lagi kerja aku, cikgu ni boleh buat. Aku masih lagi boleh buat benda ni lain. Bila you ada keadaan macam tu, bermaksud bila you ada jalan belakang, tak bagus jalan belakang ni. Kalau you ada option lain, otak you fikir ada option lain, dia akan tend to go like, tak payahlah buat sungguh-sungguh, it's okay. You faham tak saya cakap apa? This is a very important point untuk ramai orang yang dah sampai certain success especially. Kejatuhan adalah bermula bila you rasa you dah berjaya. Selama ni tak pernah buat 1 juta setahun, mungkin hanya boleh buat 100,000 setahun. Tiba-tiba boleh buat 1 juta setahun, atau boleh buat 8 juta setahun, 10 juta setahun. Tiba-tiba you rasa dah kaya. Itulah saat dia tak lama lagi you akan jatuh. Cakap from my own experience. Tapi kalau you berada pada state yang syukur, you naik business you, tapi you tahu ada ramai lagi orang yang perlukan you, ada ramai lagi orang yang you boleh contribute, ada banyak lagi orang yang you boleh impact dengan produk atau perkhidmatan you, dan you buat bisnes bukan pasal hanya nak buat bisnes, you bina bisnes you supaya you boleh serve lebih ramai orang, dan you tak ada peluang nak berhenti. Bukanlah you tak boleh berhenti, I always ada pilihan untuk berhenti. Tak, bila saya buat bisnes sebab saya nak serve people, just imagine this way lah. 2016 kan? Seandainya lah 2016 tu saya katalah saya dah tak nak buat, saya decided tak nak training, saya tak nak coaching, I can always opt for that. Bermaksud, ada satu orang ni yang takkan nampak macam mana nak bina bisnes bantal dia. You faham tak? Bermaksud, batch dia, Megat, Leo Lele House, tidakkanlah mungkin ini sebenarnya tak ada, saya faham, tapi saya beri satu senario. Probably dia akan end up jual jeruk tu kat tepi jalan, bukan salah, but stay there, just jual beli beruk, bukan beruk pula jeruk. Dia tak bina business jeruk. Do you understand what I'm saying? So ask yourself, tepuk dada, tanya diri, how serious you nak build business ni? Adakah dia umpama seperti aku sanggup buat apa saja, umpama dia aku lemas, suffocated kalau aku tak boleh berjaya benda ni? Atau sebenarnya habis hari besok, hari Isnin, you boleh turn around dan go like, tak apalah, aku fokus je lah kerja aku, tak payahlah buat ni semua, aku tutup kedai. Cakap orang sebelah, kau macam mana? 9/10 saya tengok yang berjaya, 99/10 adalah orang yang berjaya, adalah orang yang berada pada keadaan yang desperate. Desperado. Sangat desperate. Sangat tertekan. Regardless kat mana level dia. Ada orang tertekan tu sebab dia dah berjaya, dia mungkin family business, family dia turunkan pada dia. Tapi dia tertekan gila nak buktikan pada family dia. Contohnya Mak Siti depan ni. Mewarisi family keluarga Mak Siti, tapi dia tertekan sebab dia kena buktikan dia boleh sambung legacy family dia. Dia boleh kena sustain business ni. Dan lagi power kalau boleh dia grow business ni. Walaupun dia daripada family yang dah ada, tetapi dia ada tekanan. Tapi kalau dia tak ada tekanan tu, nescaya dia akan jadi penghancur kepada legacy ni. You understand what I'm saying? So dalam case Das ni, saat tu pasal family punya keadaan, wife dia baru bersalin everything, dia tak ada duit. Tak ada duit kan masa tu? So dia terpaksa jual sesuatu. Kan? Dia tengok video I, fikir nak jual apa? Tengok posting job, guna apa kat tangan, dan nasib baik malam tu batal kat tangan. Kalau tak, Kalaulah wife saya kat tangan pada masa tu, melampau kau. Okay, let's continue from there. Seandainya you tidak belajar MMM punya topik, tak di coach masa tu, you probably end up jual kabut sale macam tu je kan? Dok,
walaupun saya join MMM, kalau saya tak join MMM super yang coaching tu, saya rasa saya tak sampai hari ni. Sebab pada coaching barulah Dok tanya saya, apa nama bantal kau? Dan bila Dok show balik video tu, barulah teringat balik. Dan pada masa Saya tu ada bukti yang saya bagi nama bantal tu. ada bukti Dok yang bagi nama. Dan pada masa tu saya jual bantal ni dalam plastik merah ataupun plastik sampah. Sebab kalau post plastik Plastik hitam, sampah sampai hati kau. Plastik hitam tu untuk bungkus, Astaghfirullahalazim. ataupun plastik merah yang timbang kilo, RM8 sekilo. Tak ada brand, tak ada nama. Jadi pada saya MMM dah, tapi yang saya dapat tu coaching. Jadi kalau Dok tanya saya kat mana kalau tak pergi MMM tu, sebab saya tak boleh imagine Dok. Sebab secara jujur lah, mana yang tak tahu. Mana awak cari duit nak datang MMM coaching masa tu? Mahal gila MMM masa tu. Mahal Dok. 10,000 ingat. 999 9997. 999 Dok. Tak ada bawa free. Mana Dia- you cari duit tu? Dia tu dia banyak. Sebab hari ni saya banyak jumpa Dok rakan-rakan yang zaman MKK sekali dengan saya 2019. Jadi dia orang pun tahu cara saya datang kelas dulu apa semua kan. Ramai muka-muka jumpa, memang ingat lagi pada masa mula-mula tu Dok. Tapi macam Dok cakap, bila terdesak ni Dok, kita buat apa saja Dok. Dah setengah orang kenal saya okey. Tapi kadang-kadang kita tak boleh back out daripada maruah kita. Duit ke apa lain, tapi maruah tu kadang-kadang kita dengan family, dengan apa tu yang kita rasa lagi bahagia daripada duit. Dan pada saat MKK dan MM tu, nak tebus balik Dok, nak tebus perasaan saya tu yang saya sebab anak dengan isteri saya kena macam tu, jadi nak buat apa saja. Yang tu yang telefon kat wife kata nak, dan wife saya juga alhamdulillah memahami. Tak apa, buat je. Datang daripada mana pun masa tu, kita ada simpanan Dok. Tapi simpanan tu kita dah ready untuk apa juga kita nak makan. Tapi cakap kalau simpan pun habis juga. Nak tak nak, sebab masa tu IMKK pun ada result. Jadi kita kata okey, terus Dok. Sebab drive pada masa tu memang lain. Drive yang kita nak berjaya, Drive belum berjaya tak sama dengan drive dah berjaya kan? lain. Ujian ketika belum dengan ujian dah capai lain. Lain Dok. Setiap level dia tu lain. Nak kayuh sampan lain, nak bawa boat lain. Wah, datang dah. Dia datang dah. Nak bawa kapal lain cabaran dia Dok. Jadi jadi macam tu Dok. Tapi memang betul lah ramai. Tapi ramai, saya suka. Ramai yang geng-geng saya yang 2016. Alah. Dan 2019 dia ada bersama Dok. Allah tu apa? Allah tu maksudnya? Tak apa, kau masuk dulu. Oh, dia masa tu dia cakap, kau buatlah dulu. Kau buat Ada dulu, yang relax dulu. meja depan pun ada. meja depan pun ada Dok. Tak apa dah. Kau join dulu. Kan, rugi. Sebab tu sayang bila ramai orang jumpa saya das apa. Saya cakap apa saya buat je, tak ada yang benda pelik-pelik sebab saya follow je. Lagikan nama DAG. Saya sendiri pun lupa Dok, minta maaf Dok. Sebab ada bukti kan? Nasib baik Dok show video sampai ke tahap saya cakap nama bantal Das Abdul Global. Dok cakap tak, nama kena simple DAG. Kena ada plastik bag tangkal pegang atas. Dan sekarang hampir semua bag pun pegang atas macam tu Dok. Dan apa yang saya buat, marketing saya buat A to Z, kadang-kadang kita dengar macam tak logik. 2016 Dok cakap masuk radio. Radio untuk jual bantal. 2016 radio. Pergi tanya berapa? 11,000 sebulan. Okay, pause. Masa tu, lepas dia MMM coaching, dia dah start buat duit sikit. Betul kan? Betul? Dah start buat duit. You see duit ni tuan-tuan dan puan, kalau kita tak pandai channel kan, dia habis. Pegang pun dia habis, pakai pun dia habis. Tak buat apa-apa pun dia akan habis. Ada je penyebab dia keluar. So saya diajar oleh Chinese, one of the Chinese ni, sama mentor, dia cakap apa? Duit ni dia kata,
You kena pandai jadikan dia beranak. Dan dia cakap beranakkan duit ada beberapa cara. Yang pertama adalah you pergi beli ilmu, dia cakap. Sebab bila duit jadikan ilmu, ilmu tu bagi you banyak duit. Kan? Betul? You beli ilmu, duit tu, Duit. datang ilmu, ilmu tu bagi you lagi banyak duit. Dok cakap duit tak suka duduk senyap. Dia tak risau. Kalau dia duduk senyap, dia akan cari tuan yang suka gerakkan duit. Betul. So that's the first one. Duit juga, kalau kita tak guna untuk something yang boleh beranakkan dia, so saya punya konsep simple. Kalau kita tak guna duit untuk buat marketing, duit tu takkan berkembang. Atau kita tak guna duit ni untuk hire good people, business takkan berkembang. Dan bila you baru start business, baru buat duit, you nak invest balik duit tu supaya business tu makin lama makin besar. Dan bukan terlalu cepat untuk you nak relax, terlalu cepat nak jadi macam dah boleh relax, dah boleh berhenti, terlalu awal. Untuk you angkat gas, tempat pijak pedal kereta tu, terlalu awal. So that's why saya cakap dengan dia, since momentum dia dah start, saya cakap boom, dalam case dia lah masa tu, pergi buat radio. Masa tu belum Titan. Belum. Titan. Saya kata buat radio, lepas tu 11,000 sebulan. Buat tak? Buat. Walaupun kita rasa macam Gila ke apa? Gila apa radio. Dan semua orang kata digital marketing. Masa tu belum lagi. Tapi masa tu kiranya Facebook, Instagram dah power. Sebab Dok nampak setiap orang, tak semua masa tu Dok suruh radio tak. Setiap bisnes dia Lain. ada strategi dia lain-lain. Tak sama. Bot semua atas laut tapi enjin perayu lain. Oh. Dia tak sama Dok. Nahoda pun skill lain. Skill lain. Sampan sungai dengan sampan laut lain. Oh. Pasal apa kau malam ni Dahsyat ni. Okey, betul. Jadi Dok, sebab tu saya rasa amat penting untuk kita rapat dengan Dok sebab nasihat Dok tu berbeza. Jadi so bila saya buat je radio lain. Jadi tak? Alhamdulillah Dok. Yang masa tu kan setiap kali coaching saya punya tu tak cukup stok. Tak cukup stok. Masa tu masalah tak ada stok. Tu standard semua yang dengar kata Dok tu masalah dia. Kena marah, silap, menyesal. Baru guna sikit ilmu dah tak cukup stok. Dah tak cukup stok. Kata nak gaya. Itu standard. Dan masa tu saya punya tak cerdiknya, satu kilang je yang mampu buat bantal macam ni. Dah tak ada dalam dunia yang mampu buat. Dah tak ada orang. Dan air tangan saya ni je yang boleh jual bantal ni. Masa tu. Tapi Dok tak. Dok explore lagi, Dok ni. Jadi menyebabkan kita tu dapat grow. Jadi proses yang saya capai ni sebenarnya tak ada apa pun. Saya tak bijak. Tapi saya follow mentor yang bijak. Itu saya punya kelebihan lah. Tapi yang Dok cakap tadi betul. Pada saat 2016 ramai saksi-saksi saya pun. Memang pada masa itu memang betul-betul keadaan lemas Dok. Lemas yang kita nak buktikan kita ni boleh Dok. Kepada family, isteri, wife, kadang-kadang mak, ayah kita, mertua. And that short period of time daripada bulan 3 sampai bulan 12 tu dia buat 2.4 juta? 2.4 juta. 2.4 juta tau. Daripada 20 biji bantal je asal dia. Now, kalau dia tidak faham bina bisnes, dia akan stuck kat situ. Betul. Betul kan? Betul. Itu 2017 punya cerita. Kalau dia tak faham pasal bina bisnes, dia akan stuck dekat situ. Betul. Betul tak? Betul. Apa yang stuck? Okey. Walaupun 2.4 juta, saya masih berniat menjual beli. Sebab staf saya pada masa itu, saya, isteri dengan... Saya, isteri dan isteri saya. Jadi 2.4 juta 4 orang. 4 orang. Kan bagus? Sikit orang? 2 orang, 4 orang setengah. Sebab 2 tu anak, satu 7 tahun, satu lagi 2 tahun. Jadi kalau bad mood, bantal tak keluar. Aduh. Bercuti ke ikut apa? Mood lah. Ikut mood, ikut cuti. Ikut malam Jumaat. Jadi tu Dok cakap perniagaan. Bisnes adalah sesuatu yang dia boleh, kita boleh buat benda yang lebih lagi manfaat. Jadi 2017 naik 800 orang ejen.
Adalah tambah 2 orang staf operasi Teluk Kau Bukus. masuk Titan bila? 17 Saya masuk 8 November 2016. 2016. Tarikh MMM. Wow. Okey. Jadi ni ngam-ngam genap saya 3 tahun. 3 tahun Titan. Jadi dan dah apply untuk sambung tak? Wah. Pitching mak. Aku baru bincang dengan Najib nak berhenti kan. 2017 800 orang ejen gone, tinggal 16 orang ejen. Daripada 800 turun jadi 16. Turun jadi 16. Dah Titan tu. Dah Titan Circle. 10 bulan 10 bulan. 10 bulan Titan 800 orang gone, tinggal kosong, tapi tarik balik jadi 16, tarik balik 16. Dapat selamatkan 16. Dapat selamatkan 16. Dan pada masa lemas tu saya tak faham lagi sebab kita yang buat apa semua, kadang-kadang kita terlampau fokus dengan bisnes kita, dok bagi tapi kita berada dalam keadaan Tak nampak the big game. betul. Jadi kita tak nampak benda tu. So saya pun cerita kat dok di AG dah hilang 800 orang dok, kosong dah tak ada ejen. Sales dah betul-betul drop. Apa nak buat? Macam mana you daripada 800? Berapa sales 800 tu? Masa tu Sebulan? tu Tak, masa sebelum drop tu. sebelum drop 800, 900. 800,000, 900,000 sebulan. Sebulan. So bila drop je 800 tinggal 16, kau rasa tinggal berapa? Masa tu dok 200, 300 ribu. Ada lagi lah. Ada lah lagi. Tapi bila kita buat 300 ribu tu tak cukup lagi untuk nak survive. Agent lagi, permintaan lagi, rolling stock lagi. Okay. Gone. Oh, nak meninggal juga masa tu dok. Tapi nasib baik saya komen dekat masa tu saya tak ada akses lagi macam hari ni boleh select dengan dok. Saya hanya berada dalam grup yang besar yang Titan group, yang masa tu kita hanya komen dalam Facebook. Dan saya tu komen pada video yang dok cakap, okey saya on the way fly ke USA, ada kelas, good luck semua. Saya pun hanya komen bawah video tu. Bukan buat posting ni, komen pada video yang dok buat live yang dok on the way nak ke US. Yang dok saya ada problem, saya baru hilang semua orang ejen, tinggal kosong. Apa saya nak buat? Try je. Sebab masa tu saya tak boleh nak access. Kita tak ada Zoom one on one apa semua, tak ada. Yang betul-betul memeranjatkan, dok reply pada komen tersebut, bukan tulis, dok buat video. Dok turun kapal terbang, dok tak sempat tulis, dok buat video. Okey dah, saya baru sampai US. Apa pun jangan risau. Nanti saya akan get to you one on one, saya akan tolong. Jangan risau. Tu level lain tuan-tuan. Tu level. Yelah, kau risau ke masa tu? Kau risau ke? Kan sebelum tu dah kosong. Sebelum kita mula-mula awak minum bisnes dah tak ada orang. Jadi 800 turun 16 okey apa? Jangan. Dia ada dua sebab dok, jangan dok. Satu, of course kita ada dalam diri kita, okey lah kalau bisnes ni gone lah. Tapi dalam pada masa yang sama, walaupun 800 gone, saya tetap ada beberapa usahawan ni yang memang dah full time dengan saya. Committed. Dan berhenti kerja apa semua. Berhenti kerja. Dan saya ada staff yang sanggup tinggalkan kerja kat kampung, bekerja dengan saya. Yang kerja kerjaan, dia tinggalkan kerja dia datang kerja dengan saya. Jadi kerja dengan tokek bantal je. Tokek bantal je dok. Jadi kalaulah saya boleh, saya habiskan stok saya, dapat duit, ciao. Tapi apa pula dengan dia orang? Apa yang kononnya perjuangan nak bangkit bersama? Apa pula janji-janji pada masa tu? Dan apa yang saya rasa saya bersyukur dok, sebab saya ni jenis tak malu dan berani. Sebab komen dekat ruang yang dok buat live tu, kebarangkalian mesti orang lain kata mungkin tak baca kot, tapi tak. Saya pada masa tu buat apa saja untuk dapatkan perhatian dok. Tak kira lah komen kat mana pun, janji benda tu
Dok nak tengok. Benda penting apa? Ha? Benda penting. Dan betul-betul tengok. Dan betul-betul tengok. Dan benda tu mengubah. Dan jawapan dok lagi unik. Lagi best jawapan dok. Saya dah down, say tak ada. Ejen tak ada. Jawapan dok apa? Okey. Kita pergi London, join Premier. Tu jawapan. Macam, dah lah lingkup ni. Ejen tak ada. Sale drop. Jawapan dok, jangan risau. I explain kejap. Premier, Titan ni ada dua. Titan Circle dengan Titan Premier. Dia ada bezanya adalah Premier ni dia by invitation. Kalau saya kata kau apply, kau apply. Kalau kata kau tengah apply, kau tak, belum tentu dapat. Premier ni lain, dia level lain. Tak ramai Premier, ada 20 lebih Premier saja. Mereka ni ada direct access kepada saya 24 jam sehari. At any point dia boleh tanya soalan. Kadang-kadang saya call dia on direct. At any point. Nah, tu yang menjadi saya sikit stres sekarang. Which is okay for now. Tu jawapan dok. Jawapan aku macam tu. Kenapa agaknya you rasa jawapan I macam tu? Oh, pada masa tu. Ah. Tapi tak macam tu. Sebab masa tu memang trust the process. Dan masa tu dok 2 minggu tu nak ke London. Jadi saya pun cakap kat wife. Saya panggil, saya tak apa, yang dok dah bagi jawapan, masalah kita apa? Join Premier pergi London. Ha? Pelik tu. Sebab tu kos. Tapi wife saya ni bagus. Memang daripada IMKK lagi dia paksa dengan dok. Dan ayat dia cakap macam ni tau. Dia cakap, masa kabut sale pun dok yang buat kita sampai hari ni. Jadi kenapa time dulu susah, jadi senang kau nak dengar. Sekarang ni bila dah Okey sikit. kau dah tak nak dengar dah. Tak nak dengar. Jadi apa kata kita go je. Just trust the process. Trust the process. Jadi simpan-simpan barang, bawa semua. Bawa isteri, bawa anak-anak. Pergi bukan seorang pula tu. Bawa semua. Sebab kalau apa-apa kata senang. Meeting tu di London lah masa tu, ICM Premier. London. Jadi cakap juga dalam hati ada cakap apa, tak apa. Kita pergi London, kalau tak jadi pun kita puas hati dah jalan kat London ramai-ramai. Jahat ke? Kalau apa pun kita dah. Dia dalam keadaan struggle, dia tinggal 16 orang. Dia dalam keadaan yang di hujung tanduk. Kalau dia tidak dibetulkan, nescaya dia akan stuck dan ambil masa nak bina. Kalau dia tidak dibetulkan pada waktu tu. Which kalau you tak jadi premier pada waktu tu, you rasa kat mana you sekarang? Tak ada dok. Masa saya rasa memang dah agak susah sebab saya ada kontrak sewa dengan gudang, ada kontrak dengan supplier, ada kontrak sewa rumah. Kereta tak ada lagi. Kereta tak ada. Tapi tetap pun kita ada order yang pending. Saya tak boleh imagine dok. Kes tu berat, 800 tinggal 16 tau. Itu bukan isu kecil. Dia ada sedikit masalah ketika tu yang berlaku menyebabkan dia jadi macam tu. Dan janji saya pada masa tu, yang ni yang power. Sebab pada masa tu kempen saya nak bagi kereta Velfire kepada usahawan saya. Yang memang kita dah masuk surat khabar, dah Facebook, dah radio kan, nak bagi Velfire kat usahawan. Dah janji. Dan apa perbualan yang dengan saya dengan Dok atas boat di London, Sungai Thames. Oh, level lain. Coaching atas boat di London. Pada masa tu saya nyaris-nyaris nak kena buang kat sungai. Semua orang kena keluar. Saya dengan dia dua orang, saya cakap baik semua orang keluar. Tinggal dia seorang je. Sebab saya memang nak campak dia buang. Something yang dia buat tu sangat salah. Dan saya cakap kalau dia betulkan benda ni, betul lah semua benda saya cakap. Betul tak? Jadi alhamdulillah ada something yang kita betulkan. Dan Dok pada masa tu bukan Dok zaman sekarang lah. Memang apa lain. Maksud tu? Tapi alhamdulillah Dok. Alhamdulillah lepas London betulkan tak banyak betulkan. Tapi alhamdulillah dapat grow sampai hari ni. Dalam masa berapa bulan naik balik ke? Terus 2007 kita pada masa tu tragedi Ogos.
Ogos bulan 8. Ogos, bulan 8, bulan 10 kita dah start balik, ada lebih kurang ratus-ratus. Tapi yang saya ingat pada 2018 tu kita dah start ada 1000 lebih agent. Dropship kita tak pernah kira sebab dropship bawah agent. Masuk ke 2019 ni pun kita alhamdulillah kita dah ada 2000 lebih agent. Dropship pun dropship kita tak termasuk dropship sebab kita dropship under agent. Jadi grow tu cepat daripada 16 orang. Dan saya ingat lagi pesan Dok, kau jangan lupa asal usul. Jadi alhamdulillah Dok, ada rezeki lebih sikit. Pada tahun 2020 ni saya nak bawa 16 orang ni ke umrah semua Dok. Wow. Yang mana bangkit dengan saya pada saat tu Dok. Sebab tak mudah Dok, dia orang setia Dok. Dan mana Dok satu pesan, jangan lupa orang yang bawa kita naik. Jadi alhamdulillah Dok, pada 2020 ni nak bawa pergi ke umrah. So beza tak antara jual beli barang dengan banner business? Beza tuan-tuan. Apa yang dia buat, dia kena banner agent, dia banner team, itulah banner business. Banner business bermaksud dia melibatkan banner team. Banner business bermaksud dia melibatkan banner team, sama ada external team atau internal team. Itu beza. Kalau tak dia jual beli seorang. Dan sekarang alhamdulillah Dok, di AG ada 22 tim HQ. 22 staff. 22 staff yang handle setiap bahagian tu ada orang handle. Yang dulunya graphic designer saya itulah HR saya. Aku ingat. Graphic designer saya tu HR. Graphic designer dia jadikan HR. Kau tak kesian ke graphic designer tu? Kejam kau. Tapi Dok bagus sebab ajaran Dok tak lembut. Saya dengar dewan Dok cakap kau pakai HR, graphic designer jadi HR ibarat suruh kambing panjat pokok. Tapi bukan kambing Dok guna pada masa tu. Bukan kambing. Berrupa-rupa sikit. Sebab kalau ayat lembut, kadang-kadang saya ni tak masuk. Jadi sebab tu kadang-kadang Dok menggunakan perasaan yang terus zas. Barulah kita kadang-kadang iyalah. Betul Dok. Kan? Tapi alhamdulillah Dok, dah ada full team. Jadi itu hari alhamdulillah ICM Premier Dok buat dekat New York. 14 hari saya bersama rakan-rakan pergi Niagara Falls, pergi New York, lepas tu pergi Siak Dubai. Dan syarikat masih berjalan seperti biasa. Sebab bezanya bisnes dengan perniagaan ni, perniagaan kita yang berniaga. Kita yang kena ada sentiasa. Kena ada. Jadi alhamdulillah pada masa tu 2 minggu dapat bersama family. Dan momen bersama family ni tuan-tuan, alasan kita sibuk, kita boleh pergi office pagi pukul 8 sampai 9. Aku sibuk ni sebab family, Tapi bila dah sampai satu level, kita masih menggunakan alasan tu. Dan kita tak cuba nak spend time dengan family yang kita kononnya memperjuangkan. Aku susah-susah ni sebab family. Sebab nak ada masa dengan family. Tapi tak juga. Dan deep kita ambil deep. Dan 14 hari tu saya mampu Dok. Bawa isteri, bawa anak 2 orang pergi jalan. Dan benda tu adalah benda yang bagi saya priceless Dok. Dan benda tu mustahil Dok, susah Dok. Saya nak ceritakan bila orang tanya saya, bila orang inspire. Contoh ada usahawan-usahawan saya yang memang kabut sel Dok, pagi sampai malam. Perasaan saya, kesyukuran saya ni Dok, memang saya susah nak gambarkan. Sebab tu kadang-kadang saya faham Dok, kenapa Dok memperjuangkan. Sampai Dok semalam demam. Dok share yang Dok balik collapse. Tiba-tiba pagi ni saya tengok Dok datang dengan segarnya. Jadi saya baru faham perjuangan Dok tu bukan pada level biasa Dok. Kau tak tahu nama perjuangan. Perjuangan ni kalau ada patah sayap, tongkat ke merangkak pun kita buat. Betul Dok. Itu nama perjuangan. Betul. Tapi tak ramai yang boleh handle macam tu Dok. Terpulang masing-masing. Saya tahu apa matlamat saya tahu apa perjuangan saya.
Betul. Saya sangat pegang dengan ayat sebaik-baik manusia, manusia bermanfaat untuk ramai orang lain. Itu hadis Nabi. Betul dok. Betul dok. Dan itulah the best experience saya lah dok. Tapi secara jujurlah saya share dengan diorang dok. Walaupun saya dah 3 tahun dalam Titan, saya tetap ada up and down saya. Saya tak nak anda kata masuk ni ibarat macam makan buah ajaib. Macam Piramli makan ubat kuat, hop, terus kuat. Betul. You tetap kena buat kerja. Tetap kena buat kerja, tetap ada time kita naik, kita turun. Ada challenge. Ada challenge. Cuma Kalau saya tak berada dalam ni, lagi teruk lah saya rasa. dah jual tak tahu apa. Dah tak jual tahu apa. Semalam saya tak pernah kongsi. Saya semalam baru saya share dengan Ajib. Saya ada chia seed nilai 20,000 yang dah expired dalam store saya tau. Asyik. Chia seed. Chia seed. Nak buat apa? Ha. Nak produk? Ya Allah. Maksudnya kekaburan. Maksudnya kita ni sebagai seorang manusia normal, untuk kita mudah distract, kita mudah tak fokus, kita mudah tertarik dengan orang cakap tu, orang cakap ni. Jadi memang kita perlukan orang yang memang kadang-kadang kalau kita datang tu rasa macam dia cakap, dia share benda sama, tapi benda sama tu lah yang kita tak buat-buat. Dan kita perlukan orang tu yang memang konsisten, yang kau buat benda ni, kau buat benda ni, kau buat benda ni, sampailah Kau buat. Jadi benda tu adalah ramai yang tak sedar. Oh. Dan tu yang benda saya paling syukur dok. Kadang-kadang benda yang dok share dah banyak kali dok share, tapi kita ambil mudah. Dan bila terantuk itulah baru kita sedar. Oh. Dan satu lagi best dok, setengah orang dia cakap, tak apalah, tunggu aku keuangan bagus sikit, barulah aku nak join Titan. Saya kata nama dah doktor, kalau orang sihat tak jumpa doktor. Sebab saya baru perasan, setiap kali saya sakit, time itulah saya jumpa dok. Bila time kabut sale, bila dah daripada 800 tinggal kosong ejen. Dan benda tu menyebabkan saya berubah. Kalau sihat, tak. Tak perlulah. Memang tak. Tak, saya okey. Memang. Tapi ramai macam tu. Itu saya nak share. Dia nak tunggu benda tu sempurna. Nak tunggu sesuatu tu sempurna, tunggu ready, tunggu sempurna tu perfect. Sedangkan kalau saya tunggu dulu dok, saya rasa saya tak start buat bisnes. Sebab saya start bisnes dengan bantal yang tak ada tag, tak ada plastic bag, tak ada logo, tak ada business card. Tak ada tagline. Tak ada tagline pun dok bagi. Saya share lah dengan tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok tak billboard di AG? Angle saya sengit tu pun dok yang bagi. Saya suruh. Dok suruh siap sengit dia tu berapa darjah pun dok berikan. Dah apa yang Das Abdul sebenarnya? Dah sabdu lah. Das Abdul. Jadi sampai tahap tu yang saya dapat daripada dok. Angle, sebab benda tu adalah benda yang tak semua orang dapat. Maksud macam mana? Benda tu tak ada dalam buku tau. Tak ada dalam buku, tak ada dalam Google, yang tak ada benda tu secara. Dan kadang-kadang tak masuk akal juga. Untuk orang jual bantal ada billboard. Berapa banyak? Alhamdulillah ada 60 billboard dan 1 unipol. Unipol. Unipol tu yang paling besar. Yang Tinggi. tinggi. Dekat Kajang. Dan alhamdulillah benda tu bangga dok. Dan sebagai orang kata, boleh saya Tak boleh. tak share gitu. Tak boleh lah. Betul tak nak share? Lain kali dok. Okey, saya faham apa yang dah share ni. Beza tak antara jual beli, just buat bisnes jual beli dengan bina bisnes? Sangat berbeza. Mana direction DAG ni? Ke mana direction DAG? Sekarang yang supply dia bukan satu, banyak supplier dia. Dia siap boleh control supplier dia. Betul dok. Dia siap boleh demand. Betul. Ada brand yang nak beli dia minggu lepas. Kan? Betul. Pitching nak beli, dah start dia bercakap. Which saya belum discuss lagi pasal tu, but dah ada start. Sebab saya cakap dengan dia, kita bina brand ni, bina bisnes dan bina brand. Sampai ada orang pitch you.
Itu maksudnya you dah berada pada satu point. Nak ambil tak nak ambil tu nombor 2. Ada few brand macam Nur Aisyah, Aini Nani tadi hilang ini. Dia buat billboard everything di AG. Sampai orang jumpa saya dan cakap, Nur Aisyah tu anak murid you kan? Ada orang nak invest lah. Macam tu. Bila saya ajar build brand dan build business, itu yang saya nak kita bina you. Sampai satu point yang you punya nilai lebih tinggi dan orang sanggup nak invest untuk you. That's barulah you power. Betul, Dok? Okay, anything else nak tambah? Ada, last, Dok. Dan apa yang saya rasa paling best dengan Dok sepanjang jenis saya, Dok, di mana Dok setelah branding lah, saya bagi branding sikit Sepanjang saya bersama Dok, Dok hanya ajar saya untuk fokus kepada brand saya. Dok tak sekali-sekali pun pernah bila kita nak buat brand ni, kita kena bandingkan brand kita dengan orang lain. Ataupun kita buruk-burukkan brand lain, bandingkan barang orang lain, tak ada. Dok hanya kata fokus kepada brand you saja. Apa yang you bagus, apa you kuat. Dan kita jangan sekali-kali pelekehkan orang lain. Betul. Dan tu adalah kemenangan yang saya rasa paling wow. Yang tak ramai orang di luar sana yang bisnes begitu. Bisnes begitu. Dan itu saya rasa kunci kejayaan ramai. Saya dan rakan-rakan saya, sebab Dok sentiasa suruh fokus kepada brand dan kekuatan dan bertindak sebagai seorang yang jujur. Honesty tu memang penting. Sebab saya faham Dok memang seorang yang betul-betul honest. Jadi kita tak perlu nak bandingkan dengan brand lain, nak jatuhkan brand lain. Sebab tu saya rasa kejujuran dalam perjuangan Dok tu untuk bina bangsa yang memang dapat bantu orang lain, tu yang saya rasa benda yang betul-betul dapat bangkit. Itu saya, Dok. Berapa sales tahun ni so far? Alhamdulillah, Dok, 7.9. 7.9 juta. Alright, tepuk tangan untuk Das. Thank you, Dok. Thank you. Pandai kau salam bunyi sekarang. Jam, siapa dapat something? Siapa otak dia macam bersambung-sambung, terfikir banyak benda? Is it a good session?